Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang susut nilai dan susut nilai terkumpul. Diharap video yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada murid-murid semua. Selamat menonton. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid boleh menghitung susut nilai berdasarkan kaedah garis lurus, baki berkurangan dan penilaian semula. Murid boleh merekodkan susut nilai ke dalam jurnal am dan ledger. Murid boleh merekodkan susut nilai ke dalam akaun untung rugi. Apa yang dimaksudkan dengan susut nilai? Susut nilai merupakan nilai aset bukan semasa yang susut dalam tahun keuangan semasa. Masih ingat lagi tak contoh-contoh aset bukan semasa? Mari kita lihat video seterusnya. Setelah melihat contoh-contoh aset bukan semasa, mari kita lihat apa maksud susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul merupakan jumlah susut nilai yang terkumpul sepanjang tempoh penggunaan aset. Ini merupakan contoh susut nilai terkumpul di mana kita akan menjumlahkan susut nilai bagi setiap tahun dari awal aset itu dibeli. Jika dilihat, belanja susut nilai kenderaan pada tahun 2018 ialah 350, 2019 350 dan tahun 2020 sebanyak 350. Manakala susut nilai terkumpul bagi kenderaan itu adalah sebanyak 1050, di mana kita perlu menjumlahkan ke semua belanja susut nilai pada setiap tahun. Apa yang menyebabkan aset bukan semasa mengalami kemerosotan atau susut nilai? Antara sebab kemerosotan nilai aset bukan semasa, yang pertama disebabkan oleh faktor keusangan. Semakin lama aset itu diguna pakai, semakin pudar, lusuh dan buruk. Yang kedua, disebabkan oleh perubahan teknologi di mana sesuatu aset boleh jadi ketinggalan zaman, sebagai contoh komputer dan telefon bimbit. Yang ketiga, disebabkan oleh banjir dan juga kebakaran, yang mana ia boleh mengurangkan nilai sesuatu aset. Ada 3 kaedah untuk kita mengira susut nilai. Yang pertama, menggunakan kaedah garis lurus. Yang kedua, menggunakan kaedah baki berkurangan. Yang ketiga, menggunakan kaedah penilaian semula. Mari kita lihat kaedah yang pertama, iaitu kaedah garis lurus.
Kaedah garis lurus dikenali sebagai kaedah ansuran tetap atau kaedah atas kos. Susut nilai aset bukan semasa akan dikira pada kadar yang sama sehingga akhir tempoh penggunaan aset berkenaan. Susut nilai yang dikira akan mempunyai nilai yang sama pada setiap tahun. Berikut merupakan rumus bagi kaedah garis lurus di mana peratus susut nilai darab dengan kos aset bukan semasa dan didarabkan dengan tempoh masa. Untuk lebih jelas, murid-murid boleh lihat contoh pengiraan susut nilai kaedah garis lurus seperti yang berikut. Kos belian sebuah kenderaan ialah RM80,000. Kadar susut nilai bagi kenderaan ialah 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Cara penyelesaian, masukkan rumus, dapatkan peratus susut nilai iaitu 10%, didarabkan dengan kos aset bukan semasa iaitu RM80,000 dan tempoh masa adalah setahun iaitu 12/12 dan kita akan dapatkan susut nilai sebanyak RM8,000. Mari kita lihat kaedah yang kedua iaitu kaedah baki berkurangan. Kaedah ini dikira berdasarkan satu kadar yang tetap ke atas nilai buku aset bukan semasa pada akhir tempoh perakaunan. Amaun susut nilai setiap tahun akan berkurang kerana nilai buku semakin berkurangan. Rumus bagi mendapatkan susut nilai kaedah baki berkurangan ialah peratus susut nilai didarabkan dengan kos aset bukan semasa tolak susut nilai terkumpul dan didarabkan dengan tempoh masa. Mari kita lihat contoh pengiraan bagi kaedah baki berkurangan. Pada 1 Januari 2018, sebuah komputer telah dibeli dengan harga RM5,000. Kadar susut nilai bagi komputer ialah 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Tempoh perakaunan berakhir pada setiap 31 Disember. Hitung susut nilai komputer bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Cara penyelesaiannya, dapatkan susut nilai bagi tahun 2018 mengikut kaedah baki berkurangan, iaitu 500 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, susut nilai dia ialah sebanyak 450. Manakala pada tahun 2020, susut nilai yang diperolehi adalah sebanyak RM405. Kaedah yang ketiga ialah kaedah penilaian semula. Kaedah ini digunakan apabila maklumat perakaunan tidak lengkap. Susut nilai boleh dihitung dengan membandingkan nilai aset pada awal tempoh dengan nilai aset pada akhir tempoh perakaunan. Rumus bagi kaedah penilaian semula adalah baki awal aset ditambahkan dengan belian aset baru dan ditolakkan dengan baki akhir aset. Berikut merupakan contoh kaedah penilaian semula. Pada 1 Januari 2020, baki alatan kilang ialah RM1,800. Belian alatan kilang yang dilakukan sepanjang tempoh tahun 2020 sebanyak RM2,400. Pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember 2020, alatan kilang tersebut dinilai sebanyak RM2,800. Berapakah susut nilai alatan kilang tersebut? Cara penyelesaiannya, baki alatan kilang pada 1 Januari 2020 iaitu sebanyak RM1,800 ditambahkan dengan belian alatan kilang yang baru iaitu sebanyak RM2,400. Manakala jumlah tersebut
ditolak dengan baki alatan kilang pada akhir tempoh iaitu 31 Disember 2020 iaitu sebanyak 2,800. Susut nilai bagi tahun 2020 adalah sebanyak RM1,400. Bagaimana kita merekodkan susut nilai dan susut nilai terkumpul dalam jurnal am dan juga ledger? Catatan bergu bagi merekodkan susut nilai adalah debit akaun susut nilai, kredit akaun susut nilai terkumpul. Untuk merekod urus niaga ke dalam jurnal am, debitkan belanja susut nilai, kreditkan susut nilai terkumpul. Untuk merekod susut nilai ke dalam ledger pula, kaedahnya seperti berikut. Kita perlu sediakan dua akaun iaitu akaun susut nilai dan juga akaun susut nilai terkumpul. Di bawah akaun susut nilai, kita perlu debitkan. Manakala di bawah akaun susut nilai terkumpul, kita perlu kreditkan. Untuk lebih memahami subtopik ini, saya sertakan satu lagi contoh soalan. Diberikan petikan imbangan duga perniagaan muda SS pada 31 Disember 2016 adalah seperti berikut. Kos bagi kenderaan sebanyak RM80,000. Susut nilai terkumpul kenderaan adalah sebanyak RM16,000. Maklumat tambahan yang diberi, kenderaan disusut nilaikan dengan kadar 20% setahun mengikut kaedah garis lurus. Rekodkan maklumat dalam buku perniagaan muda SS. Penyelesaiannya adalah seperti berikut. Dapatkan susut nilai mengikut kaedah garis lurus. Kemudian, catatkan ke dalam jurnal am dengan mendebitkan susut nilai kenderaan sebanyak RM16,000, manakala kreditkan susut nilai terkumpul kenderaan sebanyak RM16,000. Bagi penyediaan jurnal am pula, soalan mengkehendaki menyediakan akaun kenderaan, akaun susut nilai dan akaun susut nilai terkumpul. Bagi akaun kenderaan, tiada penambahan aset kenderaan. Murid hanya perlu bawa baki ke tahun berikutnya. Bagi akaun susut nilai kenderaan dan akaun susut nilai terkumpul kenderaan, catatan seperti biasa, debitkan belanja susut nilai dan kreditkan susut nilai terkumpul. Bagi penyediaan petikan akaun untung rugi, hanya perlu catatkan belanja susut nilai di bahagian debit. Bagi petikan penyata kedudukan keuangan, akaun kenderaan perlu direkodkan di bawah aset bukan semasa, manakala akaun susut nilai terkumpul perlu ditolakkan dari harga kos kenderaan tersebut. Berikut adalah rumusan penyelesaian soalan yang telah dibincangkan sebentar tadi. Peringatan untuk murid agar dapat menghafal rumus untuk mendapatkan susut nilai berdasarkan 3 kaedah yang telah dibincangkan. Murid perlu tahu cara untuk menyediakan jurnal dan juga ledger dengan betul. Ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan pada video kali ini. Sehingga berjumpa lagi.